wahai Rasul Allah, kan, kalau kamu tengok aku ni, solat hak wajib je, sunat aku tak buat. Ini cerita dia ni. Perkara asas untuk memungkinkan kita masuk syurga Allah sangat senang. Saya dah bincang dah macam mana mudahnya masuk syurga Allah. Sangat mudah. Nabi jawab satu kalimat dengan 3 huruf nun, ain, mim, na'am. Datang sahabat laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul Allah, kan, kalau kamu tengok aku ni, solat hak wajib je, sunat aku tak buat. Ini cerita dia ni. Perkara asas untuk memungkinkan kita masuk syurga Allah sangat senang. Saya dah bincang dah macam mana mudahnya masuk syurga Allah. Sangat mudah. Kan? Sangat mudah. Jalan ke syurga ni sangat mudah. Kan? Dan dia kata, aku sembahyang hak wajib je, solat yang sunat aku tak buat. Kemudian aku ni puasa hak wajib saja, wasumtu Ramadan, dan aku puasa hak wajib je, puasa sunat aku tak buat. Kemudian apa yang kau perintah, yang tu aku ambil. Yang kau kata halal, yang tu aku ambil. Yang tu aku makan, lain tu aku tinggal. Wal haramtul haram, mana yang kau kata jangan buat, yang kata haram aku tinggal, aku tak buat. Walam azid ala zalika syai'an, aku takkan tambah, aku tak tambah. Walam azid ala zalika syai'an, aku tak tambah apa-apa daripada apa yang telah engkau perintahkan pada aku dari perkara-perkara yang wajib. Kemudian dia bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhulul jannah, aku dah boleh masuk syurga? Lalu Nabi jawab dengan satu kalimat saja, na'am, ya, boleh masuk syurga. Allahu akbar, tuan-tuan, semudah itu untuk masuk syurga Allah. InsyaAllah, kalau diizinkan oleh Allah, sebelum raya nanti kita buat muhasabah. Ada beberapa lagi siri-siri tajuk-tajuk yang saya akan kompres, yang saya akan kumpul. Antaranya, orang yang celaka dan orang yang bahagia. Maksudnya, terlalu hinakah celaka, terlalu celaka seseorang itu sehingga tak boleh masuk syurga Allah tu kenapa? Yang dipanggil syaqi dalam Al-Quran, yang diulang-ulang di dalam Al-Quran, dan kita guna dalam bacaan selalunya imam masjid, imam surau akan baca dalam solat witir. Bila nak tutup tarawih, dia akan solat 3 rakaat. Sama ada buat 3 rakaat 2 salam ataupun 3 rakaat 1 salam. Jangan keliru deh. Dua-dua boleh belaka. Boleh belaka. Ada yang buat 2 salam. Buat 2 rakaat. Lepas tu bangun lagi buat 1 rakaat. 2 salam lah tu. Ada yang buat terus 3 salam. Yang ni juga boleh. Maksudnya, saja aku solat sunat witir 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Cuma dalam rakaat kedua tidak ada tahiyat pertama. Tak ada. Terus dia bangun. Tak ada tahiyat yang pertama. Yang kedua, dalam solat sunat witir 3 rakaat itu, dia ketiga-tiga rakaat itu dibaca dengan cara yang dibacakan dengan surah. Maksudnya, rakaat pertama itu ada Fatihah, ada surah. Rakaat kedua ada Fatihah, ada surah. Rakaat ketiga ada Fatihah, ada surah. Lebih-lebih kadar hujung ni tuan-tuan, dan lepas malam 16, maka lepas rokok rakaat terakhir, bangkit, baca kunut. Kalau kita baca, kita solat ramai-ramai sebagai imam, kena baca jahar, kena terang. Dan selalunya dalam witir, solat sunat witir, imam akan baca satu surah. Dan surah ini dipanggil surah Al-A'la, iaitu surah Sabihis. Orang Melayu kata Sabihis. Dalam surah ini juga dicerita tentang syaqi. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayazakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Perkataan ashqa daripada syaqi. Jamak dia ashqiya. Ashqa ni satu syaqi, celaka. Ashqiya jamak celaka. Ashqa paling celaka. Allahu akbar. Nanti kita akan bincang kat ujung. Maksudnya, semudah ini masuk syurga, sehingga tak boleh masuk syurga tu kenapa? Sehingga ada orang yang dia ni kuat minum arak, masuk syurga dia. Ada orang pelacur, subhanallah. Dia pelacur. Profession dia pelacur. Dia beri minum anjing yang kehausan, masuk syurga. Ada orang minum arak dalam keadaan masuk syurga. Ada orang berzina, masuk syurga.
Ada orang merompak masuk syurga. Dalam keadaan melakukan dosa-dosa besar masuk syurga. Ada orang yang hidupnya menyembah berhala 100 tahun. Ketika nak meninggal mengucap masuk syurga. Ada sahabat bernama Muharik, seorang Yahudi. Dia peluk Islam pagi. Kemudian petangnya gugur syahid dalam peperangan Uhud. Dia masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka sahurnya di dunia dan buka puasanya dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan dia belum boleh lagi salat. Dalam keadaan dia tak tahu lagi baca Quran. Dalam keadaan belum lagi melakukan ibadah-ibadah yang kita panggil khususiyah. Dalam keadaan dia masuk syurga. Semudah itu ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Nabi kata, ya, mudah sangat masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang wajib. Walaupun perkara yang wajib kita dah buat, kita dah boleh masuk syurga, tapi kalau tak buat yang sunat, rugi. Sebab yang sunat inilah yang dipanggil, apa dia? Yang disebutkan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan kita cara nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunat. Ibadah yang sunat ini, orang kata wajib, apa dia? Buat, pahala, tinggal, dosa. Sunat, buat, pahala, tinggal bukan tak dapat apa-apa, tuan-tuan. Kata almarhum Ustaz Ismail Kamus, yang sunat, buat dapat pahala, tinggal, rugi selama-lamanya. Rugi selama-lamanya. Rugi. Kita dalam keadaan kita tinggal solat sunat witir, rugi. Jangan anggap witir yang kita buat sunat itu biasa, jangan. Jangan kita anggap Ramadan ini, tarawih tu sunat, biasa, jangan. Jangan kita anggap baca Quran tu dekat Ramadan tu biasa, jangan. Jangan kita anggap bahawa kuliah-kuliah tazkirah itu biasa. Jangan. Jangan kita anggap sedekah itu sunat bulan Ramadan itu biasa. Jangan. Jangan kita anggap kita petang-petang kita bagi jiran kita semangkuk pengat pisang tu kita anggap biasa. Jangan. Sebab Nabi kata, ittaqun nara wala bisyikkin tamratin. Takutlah kamu dengan neraka itu walaupun dengan sebelah tamar. Tamar tu besar gini ya tuan-tuan. Maksudnya, kalau ada benda nilai macam tamar kecil itu sedekah, kamu mampu sedekahlah. Kenapa? Apa saja perkara-perkara sunat yang boleh menambah lagi kebaikan kamu dan boleh menambah lagi martabat kamu setelah melakukan perkara yang wajib. Diangkat lagi. Macam hari ni hari Jumaat, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Contoh hari ni hari Jumaat. Kita boleh buat apa tuan-tuan? Ramadan tak Ramadan, kita boleh buat apa? Yang antaranya qiyam. Jumaat ni. Sebab Jumaat ini 7 hari seminggu, satu hari itu dipanggil a'zamu ayamikum ataupun dipanggil dengan sayyidul ayam, iaitu penghulu kepada sekalian hari. Yahudi hari Sabtu, orang Nasrani Kristian hari Ahad, dan kita ni hari Jumaat. Hari Jumaat ini ialah penghulu kepada sekalian hari. Bangun malamnya qiyam sunat, kita dah bincang. Yang keduanya solat subuh. Baca apa lagi? Ada dalam tu, apa dia? Sujud sajadah. Kita baca surah As-Sajadah. Kan? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita rindu dengan masjid, tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, termasuk hari ni saya kira dah 9 hari tidak solat Jumaat. Dan sudah sekian lama kita tidak solat berjemaah di masjid. Bila kita mari hari Jumaat kita pergi masjid. Hari Jumaat kita pergi surau. Pak Imam tu dah biasa hari Jumaat baca sujud sajadah. Tiba-tiba kita dah lama tak sujud sajadah. Kita rasa rindu tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang kita ni hafal surah As-Sajadah. Sebabkan selalu ni kita ni bergantung pada imam. Kita rasa imam tu yang akan bawa. Masih ada 2-3 imam. Kita tak ambil indah tak indah. Bila kena PKP, rupanya bila kita nak bawa surah ini dalam solat subuh, baru kita tahu kita ni hafalan tak kuat. Kita perlu study balik, kena buat revision balik, kena perkukuhkan hafalan kita. Sebab tak nak kita kena ke depan. Kita rindu pada surah ini kita baca ada sujud sajadah. Dalam keadaan tiba pada ayat tersebut kita pun sujud. Hari Jumaat tuan-tuan ada apa sunat lagi? Baca surah Al-Kahfi tuan-tuan. Habis solat tu tadi kita banyak yang kita buat istighfar itu Nabi ajar. Nabi ajar kita lagi sunat-sunat banyak lagi, subhanallah, tahmid. Nabi ajar lagi tahmid lagi.
Tasbih lagi subhanallah. Nabi ajar lagi tahmid alhamdulillah. Nabi ajar lagi takbir iaitu Allahu akbar. Ada lagi tahlil. Semua itu kata Rasulullah sedekah. Semua itu benda yang memberatkan mizan kita. Allahu akbar. Mizan tamlaul mizan. Dia memberatkan mizan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nampak simple-simple dia saja tuan-tuan. Lepas tu mari pula doa-doa yang Nabi ajar. Wirid-wiridnya ada maksurat. Lepas tu hari Jumaat banyakkan kita selawat atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak benda sunat saja hari Jumaat. Sebab itu bila saya sebut semalam, bila marinya kita bangun malam, dia bergabung dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar keberkatan dia, Lailatul Qadar bergabung dengan keberkatan waktu sahur. Hari ini 3 dalam 1. Hari Jumaat 1, Lailatul Qadar 1. Kalau Lailatul Qadar dan yang ketiga, pada waktu sahur yang mana cukup berkat, cukup mustajab, banyaknya malaikat yang turun. 3 keberkatan paling tidak. 3 dalam 1 tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuan-tuan, benda-benda yang sunat inilah yang menyebabkan berbezanya seseorang itu apabila masuk dalam syurga besok. Ada yang syurganya tinggi, ada yang syurga dia rendah. Syurga yang rendah pun dah kira hebat dah. Dalam keadaan ada yang syurganya subhanallah, yang paling atas, yang paling tinggi, iaitu syurga Firdaus, yang paling tinggi, yang paling tengah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan dalam hati kita satu semangat, iaitu semangat apa yang dipanggil, dia memotivasikan kita supaya sangka baik pada Allah. Dan sesungguhnya Allah itu innallaha inda zanni abdi wa ana inda zanni abdi. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku berada di atas sangka baik hamba-Ku kepadaku. Maknanya kalau kita sangka baik Allah ampunkan dosa kita, Allah akan endorse sangka baik kita menjadi satu doa yang Allah terima. Kita sangka baik kita ahli syurga, dalam keadaan kita pulun, insya-Allah ahli syurga. Kita buat satu benda yang baik, kita sangka baik Allah terima, lalu kita pulun, Allah juga akan terima. Allah berada di atas sangkaan baik kita terhadapnya. Dan kalau kita minta, Allahumma khtim li bihusnil khatimah wala takhtim li bisu'il khatimah. Wahai Allah, matikan aku besok dengan mati yang baik, mati yang husnul khatimah. Kita sangka baik pada Allah, lalu Allah juga sangka baik pada kita. Imam Al-Ghazali menyebut kisah seorang peminum arak yang kuat minum arak. Bila dia kuat minum arak, tuan-tuan, satu kampung tahu dia peminum arak yang tegar. Dan arak ni kita faham ummul khaba'is, ibu kepada kejahatan ialah arak, tuan-tuan. Termasuk al-kabair, dosa-dosa besar ialah minum arak. Jadi bila dia mati, tuan-tuan, tak ada orang nak mandikan dia, nak solatkan dia, nak kafankan dia, nak solatkan dia. Lalu orang semua tak nak datang, tuan-tuan, sebab dia orang yang kuat minum arak. Sebab tu kita ni jadi manusia, jangan harapkan subsidi orang sepanjang masa. Kalau ini cerita dia ustaz, saya pun tak apalah ustaz, saya tak solat, besok saya mati orang solatkan saya. Belum tentu. Kenapa? Kerana ada orang tu ada amalan-amalan tertentu yang Allah jadikan amalan tersebut untuk memungkinkan dia itu mendapat perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya. Dan sebab itu tuan-tuan, bila dia meninggal, orang tak nak datang, tak nak ziarah, tak nak selesai, tak nak uruskan jenazah. Lalu isteri dia ambil jenazah suami dia, isteri dia tolak dengan troli, tuan-tuan. Troli cara dia lah. Dia tolak kan. Sampai di sebuah tempat, ada seorang laki-laki, wali Allah. Dia nampak perempuan tu, dia mandi, dia kafan, dia solatkan jenazah laki-laki tersebut. Apabila wali Allah itu solatkan jenazah tersebut, lalu orang kampung semua pakat datang sebab dia tengok wali Allah solat, lalu pakat-pakat solat belaka, ikut belaka. Lalu apa yang terjadi? Habis selesai semua, wali Allah ni bertanya kepada isteri peminum arak tersebut, wahai fulana, aku nak tanya apa amalan suami kamu? Lalu kata isteri dia, wahai fulan, engkau pun tahu bahawa dia tak ada amalan yang kita semua faham dan orang kampung faham, dia kuat minum arak. Lalu kata wali Allah, mesti ada satu amalan yang mana dia lakukan yang menyebabkan begini mulianya matinya. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang tu meninggal, datang orang yang soleh ramai doakan dia, datang dalam keadaan mati yang dicemburui, subhanallah. Mati yang dicemburui. Sembahyang sampai berkali-kali, masjid penuh melimpah ruah. Bukan yang datang ni artis, tuan-tuan. Yang datang ni orang yang baik.
orang soleh, ustaz saja. Sah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ustaz. Belakang tu budak yang hafal Quran belaka. Nak ceritanya apa? Orangnya mati baik. Macam Abang Boceh tu. Bukan mati biasa tu, mati yang luar biasa. Saya kenal dia. Bukan maknanya kita dengar cerita orang. Memang dia pemurah. Dia banyak bersedekah. Orang saya tak tahu. Dan dia pun tak masuk Facebook. Dia orang yang sangat baik. Dia bersedekah tuan-tuan. Nak masuk rumah dia tu ada 2 tahfiz. Dia sumbang tahfiz tu. Bagi makan anak tahfiz. Bagi makan sumbang macam-macam. Itu kita kenal Abang Boceh. Dia tak berkira. Untuk agama dia tak kira tuan-tuan. Demi Allah. Dia bila kita panggil, dia ajak program forum dengan ustaz-ustaz ni. Bukan bayar mahal pun. Kita kata kat dia, kita tak dapat beri banyak lah. Mungkin bagi 1,000 saja. Kita nak buat forum di ambang kemerdekaan, ambang tahun baru. Masa tu ambang tahun baru. Kan? Dia kata, bila kita kata kat dia, tak banyak kami nak bagi macam orang lain bagi. Tuan-tuan nak tahu tak tuan-tuan? Saya nak sebut tuan-tuan benda baik ni tuan-tuan. Subhanallah. Ini sebagai untuk kita tuan-tuan. Untuk kita pegang. Tuan-tuan, bila kita panggil dia malam tu, dan kita panggil jemput dia, bila kita kata kita tak adalah kita nak bayar lebih, nak bayar banyak kita dia pun duit tak ada. Kita buat kerja, kita buat street dakwah, kita nak panggil orang-orang muda agar mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita santai-santai, kita tazkirah ringkas, kita santai-santai, kita bagi ayat, kita doa malam tu. Dia kata tak apa ustaz, tak kisah tuan-tuan, kami bayar dia sikit je tuan-tuan, sikit je. Allahu Akbar. Dia pun tak demand tuan-tuan. Dia kata tak apa, untuk Islam tak apa. Bila dia meninggal tuan-tuan, baru saya tahu tuan-tuan. Untuk malam tersebut, program tersebut tuan-tuan, ada 2-3 offer dia. Dekat Kuantan satu dan beberapa tempat. Untuk satu malam dia, program dia 1 jam, dia sembang-sembang duduk pada malam tu tuan-tuan. Offer-offer tu nak bagi dia 30,000, 40,000, 50,000 pun ada. Yang mana dengan kami program dengan ustaz-ustaz cabuk ni tuan-tuan, kami bayar dia dalam RM1,000 dia saja tuan-tuan. Dalam keadaan itulah Abang Boceh tuan-tuan. Saya nak sebut ni sebab dia dah meninggal. Tu yang saya berani sebut. Ini kita kenal dia. Sebab tu bila dia meninggal tuan-tuan, yang datang ni subhanallah ustaz-ustaz belaka. Ustaz-ustaz yang biasa program dengan dia, ustaz-ustaz yang kenal dia. Siapa Abang Boceh sebenarnya? Di belakang sana, dia melakukan kebaikan-kebaikan yang disembunyikan. Allah bukakan bila mana dia meninggal. Tuan-tuan, benda ni Allah yang akan bukakan. Kita tak payah tunjuk ke orang. Allah akan tunjukkan. Kita tak perlu tunjukkan pada orang kebaikan-kebaikan. Ini yang terbaik agar menimbulkan keikhlasan dalam diri kita. Dalam keadaan perkara-perkara ini Allah tunjukkan. Begitu juga dengan peminum arak tu tadi. Orang nampak cara zahir dia minum arak. Lalu bila mana dipaksakan, dipaksakan, lalu isteri pun berkata, wahai wali Allah, wahai Tuan, sebenarnya suami aku ni, yang aku lihat mungkin ada 3 perkara yang baik dilakukan dalam hidup walaupun dia kuat minum arak. Tuan-tuan tengok ni, saya nak kaitkan dengan doa ni, sangka baik pada Allah. Tuan-tuan tengok ni, apa saya nak sebut. Isteri dia kata, walaupun dia minum arak, bila dia balik rumah, dia balik rumah malam-malam, dia siap-siapkan diri dia, dia bersih-bersih diri dia, dia pergi solat subuh berjemaah kat masjid. Tuan-tuan, orang minum arak pergi solat subuh berjemaah. Kita yang tak minum arak tak pergi sembahyang masjid tuan-tuan. Apa yang kita nak katakan dengan peminum arak dengan orang yang tak minum arak? Terkadang yang tak minum arak lebih hina daripada yang minum arak tuan-tuan. Dia balik rumah malam, dia siap-siap subuh dia pergi sembahyang masjid tuan-tuan berjemaah. Ini amalan dia yang aku tengok, mungkin ini amalan yang baik wahai Tuan, wahai wali Allah. Yang kedua, kata isteri dia, walaupun suami aku ni miskin, tapi aku nampak dia ni orangnya pemurah. Dia suka menyumbang. Dalam keadaan apa yang dia ada tu, dia kongsi pada orang susah. Dan dia suka anak yatim. Dia dengan anak yatim. Allahu Akbar. Tuan-tuan kalau pergi tuan-tuan dekat Palu, pergi kat Sigi. Tanah liquid faksi, tanah cair. Rumah bergerak 3 km. Rumah, tanah, pokok orang masuk dalam tanah, mati jadi kubur tuan-tuan. Ada rumah yang bergerak 3 km tuan-tuan, boleh tengok YouTube. Rumah tu selamat tuan-tuan. Dalam tu ada 4 orang ketika rumah tu bergerak. Dan pemilik rumah tu juga selamat. Dan orang tu bukan orang senang pun, dia buat bendang. Cuma orang ni ada 2 amalan yang baik saya nak kongsi pada tuan-tuan juga. Orang ni dia kuat belajar tuan-tuan. Dia buat majlis ilmu kat rumah dia. Tuan-tuan ada rumah, buatlah bihun goreng ataupun buat ITO, bagi orang biskut mayat tuan-tuan. Panggil orang. Buat apa tuan-tuan? Majlis ilmu setengah jam, panggil ustaz tazkirah.
Panggillah, buat-buat benda yang baik. Keberkatan rumah ni, kata ulama, tuan-tuan, bila kita buat majlis ilmu sekali, keberkatan rumah itu 60 tahun dia punya keberkatan.